lokasi yang ujung sana, pasal tak ada nampak satu perkuburan. Itu dinamakan sebagai perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi'. Jadi kat situ perkuburan Baqi' tu kebanyakan semua para sahabat Nabi ditanamkan di situ. Okey. Berapa orang yang ditanam kat situ? Siapa tahu? 3 orang. Sikitnya. Berapa orang? 10 betul. Jawapan dia 10,000 para sahabat. 10. 10 betul dah. Okey, 10 betul dah. Tambah 10,000. Nanti kita ada kuis sebelum balik. Dapat jawab dapat hadiah. Okey, dia ada 10,000 para sahabat yang ditanamkan di situ. Okey, dan juga isi Nabi, cucu Nabi semua ditanamkan situ, kecuali hanya 2 orang sahaja ditanamkan di Mekah. Siapa dia? Iaitu isi Nabi yang pertama, iaitu Siti Khadijah. Ingat Siti Khadijah isi pertama Nabi. Dan juga Siti Maimunah iaitu isi terakhir Nabi yang ditanamkan di Mekah. Dan kita tengok orang yang ditanamkan di Madinah ni, dalam keadaan ditanamkan di situ, keistimewaan dia banyak. Kenapa? Kerana orang yang mati di Madinah ni, Nabi kata siapa yang dapat mampu mati kat sini, dia kena usaha mati kat sini. Siapa yang datang ke Madinah, Nabi kata siapa yang dapat datang ke Madinah, siapa yang dapat mampu mati kat sini, mintalah mati kat Madinah. Kenapa Nabi suruh kita minta mati kat Madinah? Siapa dapat jawab? Siapa tahu? Ya, betul. Orang yang mati kat Madinah ni, kelebihan dia akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat tu apa? Pertolongan Nabi. Syafaat. Pertolongan ni bukan masa hidup kita dapat, di akhirat nanti. Jadi di akhirat nanti, orang yang melakukan amal soleh belum tentu lagi masuk ke syurga. Sebab apa? Sebab orang yang mendapat syafaat dan juga mendapat rahmat Allah Ta'ala saja yang dapat masuk ke dalam syurga. Sebab amalan kita ini kena mendapat keredaan Allah Ta'ala. Itu saya sebut tu kenapa kita kena sebut wa amalan mutaqabbalah kan. Kenapa kita kena dah buat amalan tu, kita last kali kita doa Allah terima amalan tu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu amalan ni terima ke tak. Jadi kita nak terima, kita kena berdoa wa amalan mutaqabbalah, ya Allah aku, kau terimalah amalan aku ini. Jadi orang mati kat Madinah ni diberikan syafaat. Syafaat iaitu bantuan Nabi SAW. Dan kelebihan lagi di akhirat nanti, siapa yang daripada umat aku, iaitu umat Nabi, yang dapat jumpa aku di akhirat nanti, ke tempat Telaga Kausar. Telaga Kausar. Siapa dapat jumpa aku di Telaga Kausar, mereka inilah yang dapat menempah untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi Telaga Kausar ni Nabi tunggu kita kat situ. First tempat setelah kita mati, nanti kita masuk ke akhirat, kita akan masuk ke tempat yang mana kita akan berjumpa dengan Nabi SAW di mana? Telaga Kausar. Jadi daripada Telaga Kausar ni macam mana? Kena buat apa yang Nabi ajarkan lah. Segala sunnah Nabi tu kena lakukan. Siapa yang tidak ikut sunnah Nabi, yang tak ikut dengan penting Al-Quran dan sunnah, maka jauhlah dia untuk mendapat tempat untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Telaga Kausar ni, kelebihan dia ialah orang apa lagi? Macam mana mendapatkan tempat tu masuk berjumpa dengan Nabi? Macam mana dapat lagi? Ialah orang yang menjaga solat. Solat jangan tinggal. Walaupun kita terlewat bangun ke subuh terlewat apa, kita pastikan qada kita solat juga. Sebab apa? Sebab orang yang tak solat ni, Nabi tahu orang yang tak solat ni muka dia tidak ada nur masa berjumpa dengan Nabi SAW. Hanya mereka yang solat, Nabi tahu dengan tanda orang yang solat tu, barulah dia dapat berjumpa dengan Nabi ketika di mana? Di Telaga Kausar tersebut. Jadi nak jadikan cerita ialah solat ni sangat penting. Yang wajib memang kita kena buat, dan lagi bagus kalau kita buat solat sunat. Solat sunat ni dia membantu kita. Membantu kita untuk memperbanyakkan amalan soleh, terutamanya solat sunat. Jadi kelebihan yang banyak, antaranya bagi mereka yang solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kan? Solat subuh. Solat sunat subuh. Sebelum kita solat tu, kita solat subuh, dia akan mendapat pahala apa? Sudah. Siapa ingat? Dunia. Dia akan mendapat segala isi di dunia ni, pahala dia.
Besar tu. Jadi kalau kita bangun awal, kelebihan selain daripada kita tahajud qiyam, kita solat sunat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Okey, sebelum subuh solat 2 rakaat, dia akan mendapat pahala seisi dunia. Apa yang dalam dunia tu pahala dia. Kemudian dia solat zuhur. Solat zuhur ada tak qabliyah, solat sunat? Dia ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat kita boleh solat. Dan juga selepas solat zuhur ada 4 rakaat 2 rakaat kita solat juga solat sunat. Dan solat asar ada tak solat sunat qabliyah? Ada. Lepas asar? Tak ada. Lepas asar tak ada dah. Okey. Maghrib sebelum ada tak? Ada. Sebelum ada dan selepas pun ada. 2 rakaat dan 2 rakaat. Sebelum isyak ada tak qabliyah? Ada juga. Dan selepas isyak pun ada juga. Nabi kata siapa yang dapat menjaga ataupun melakukan solat sunat ni 5 waktu qabliyah dan ba'diyah ni, dia akan mendapat apa di syurga nanti? Dia akan mendapat mahligai. Rumah mahligai syurga Allah SWT. Tu kelebihan tu. So kita jangan tinggal. Kalau boleh kita jangan tinggal qabliyah dan ba'diyah. Jadi kita tak pergi masjid ni, jangan tunggu azan baru pergi. Sebelum azan kita pergi dah 5 ke 10 minit kita pergi solat sunat. Azan je solat sunat terus. Sebab kita tak dapatkan apa itu mahligai syurga Allah SWT, rumah Allah SWT. Jadi itu ada kelebihan untuk mereka yang menjaga solat, terutamanya solat fardu. Kat sini kita boleh datang 1 jam sebelum, betul tak? 1 jam sebelum azan kita datang. Jadi kat rumah, nanti kat Malaysia kita pastikan 5 waktu tu kita jaga. Lain-lagi orang lelaki lah, solat di masjid surau, jagalah solat 5 waktu dan juga qabliyah ba'diyah solat sunat. Itu mendapat menjaminkan kita mendapat syurga Allah SWT. Jadi sama juga Telaga Kausar ni, Nabi kata nak jumpa aku, orang yang pertama orang yang jaga solat. Orang yang jaga solat. So orang jaga solat ni sangat penting lah. Okay, walaupun kita terlewat ke, terlambat ke ataupun sebagainya, pastikan solat itu akan kita jaga. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan Nabi SAW di Telaga Kausar nanti. Dan berkenaan dengan kuburan bakat ni, kita tengok kuburan bakat ni, di situ tempat ditanamkan para sahabat. Okay, para sahabat. Dan di situ juga sunnah dia untuk kita buat apa kat situ? Untuk kita baca doa kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'Allahu lahadikun, nas'allallahu lana wa lakumul afiyah. So kita doa kepada mereka. Sebab dengan doa mereka itu, mereka dengar doa-doa kita. Tu kalau kita tanam mayat ke apa kan, lepas kita dah habis tu kita doa pada mereka, mereka dengar. Okay, mereka dengar dengan apa kita doakan tu. Masa tu jangan berbalah pula harta ke apa kan, masalah pula tu. Masa tu kita banyakkan doa. Okay, doa pada mereka. Kenapa orang yang mati ni, orang yang mati dalam kubur ni, yang pertamanya orang kata apa? Nanti kita mati dah, kita baru kita rehat dalam kubur sebentar. Kat kubur tu dah ada tempat soalan dah nak tanya. Okay. Jadi orang yang betul-betul rehat masa di alam lain selain dunia ni, di mana tempat dia yang betul-betul kita rehat, serehat-rehatnya, selama-lamanya. Dekat, bukan tidur je. Tidur bangun pun ada masalah lagi. Kita betul-betul rehat, tak perlu kita buat apa dah sewaktu di dalam syurga Allah Ta'ala. Dalam syurga tu kita menikmati apa yang ada dalam syurga. Tak perlu kita fikir adik, tak perlu kita tak buat solat, tak perlulah. Masa tu kita menerima ganjaran. Apa yang kita nak semua Allah akan berikan. Sehingga kan di dalam syurga ada apa? Ada sungai yang mengalir bawahnya susu. Ada sungai yang mengalir bawahnya apa lagi? Madu. Nikmatilah apa yang dalam syurga tu. Apa yang kamu inginkan di dunia itu kamu akan nikmati semua apa yang dalam syurga. Dan dalam syurga ni kita tak boleh bayangkan susu, adakah susu sama macam Malaysia? Sama macam dekat dunia tak? Adakah keadaan rumah tu sama macam rumah kita mahligai? Tak sama. Kita tak boleh bayangkan dalam fikiran kita. Jadi orang-orang yang beriman, mereka akan masuk di alam barzah, iaitu di mana? Nak menentukan di balik syurga tu. Di mana tempat tu? Alam apa? Alam bunyian. Nak menentukan dia masuk syurga ataupun neraka. Alam alam Padang Mahsyar. Padang Mahsyar tu tempat penentukan untuk kita tengok amalan kita. Yang mana banyak baru dia masuk ke dalam syurga, dan yang tidak banyak dan masuk ke dalam neraka. Cumanya untuk masuk ke dalam syurga dan neraka ni ketentuan Allah Ta'ala. Okey, ketentuan. Ada orang dia masuk ke dalam syurga atas rahmat Allah Ta'ala. Dan juga ada syafaat daripada Nabi SAW.
Ada orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan amalan dia tu, dia buat walaupun sedikit, dia masuk juga ke dalam neraka. Jadi orang Islam ni, dia last kali semuanya akan keluar daripada neraka daripada Allah Ta'ala, dan mereka akan masuk ke dalam syurga buat selama-lamanya. Jadi orang yang beriman ni beruntunglah. Orang yang beriman ni semua akan masuk, walaupun dia akan masuk juga dulu di neraka, tetapi akhirnya semua akan keluar masuk ke dalam syurga sebab dia ada sejenis iman yang ada pada diri dia. Jadi orang yang beriman ni beruntung. Okey, sebab di situlah tempat kita berehat sebenar-benar rehat. Tak perlu kita buat amalan soleh, nak buat apa tak perlu dah, sebab itulah tempat ketentuan yang Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amalan soleh ni kena banyak lah. Kita tak tahu amalan soleh ni kita buat semua ni dapat diterima atau tidak. Jadi kita banyakkan. Apatah lagi orang yang tak buat amalan soleh, lagilah teruk kan. Dia buat banyak maksiat, yang benda-benda baik dia kurang, lagi masalah. Jadi buat amalan soleh ni sebaik-baiknya buat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu yang dapat menentukan amalan kita berapa banyak. Sebab apa? Di akhirat nanti, bila penentuan mereka masuk ke syurga ataupun neraka tu, banyak yang nak balik ke dunia. Orang yang dalam neraka tu, mereka minta Allah Ta'ala untuk kembalikan aku ke dalam dunia. Sebab apa? Sebab apa mereka nak supaya turun ke dalam dunia balik? Sebab mereka tak cukup amalan. Amalan mereka tak cukup. Mereka minta, ya Allah, aku berikan aku peluang untuk turun ke dunia untuk aku melakukan amalan-amalan soleh. Tapi apa jawapan Allah Ta'ala? Jawapan Allah Ta'ala ialah, sekarang ini bukan masa untuk amal soleh ataupun bukan masa untuk beramal apa-apa. Kerana apa? Kerana inilah tempat yang aku akan berikan ganjaran pada mereka yang amal soleh. Inilah tempat dia syurga. Bagi mereka yang tak ikut amal soleh, mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi nak menentukan orang sesuatu itu, penentuan itu tidak ada manfaat dah. Jadi bagi kita yang masih hidup ni, banyakkan amal soleh. Okey? Banyakkan amal soleh. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Terutamanya sunnah Nabi tu banyakkan lakukan. Sebab apa? Supaya kita tak nak termasuk dalam golongan meminta Allah Ta'ala untuk masuk ke dunia balik. Kalau kita dah minta tu, maksudnya kita dah tahu dah amalan kita tu tak banyak lah. Okey? Jadi masa hidup kita ni sekarang ni, manusia tak menentu. Kadang-kadang baby, kadang-kadang remaja, ramai yang mati. Bukan orang tua je kan. Sakit, sekarang pagi sakit, tiba-tiba dah mati. Muda pun ramai mati, kanak-kanak pun ramai mati. Jadi amalan tu kita tak tahu sejauh mana kita boleh lakukan. Jadi sewaktu hayat kita ni, ada umur kita dah 70 lebih, Haji pun umur 70 lebih, ada 60 lebih, 50 lebih. Umur-umur kita ni kena manfaatkan. Jadi balik ke Malaysia ni, kita ada satu mission kita, iaitu memperbanyakkan amalan soleh, terutamanya sunnah-sunnah Nabi SAW. Okay? Itu kita kena buat. Maksudnya kita kena buat sesuatu. Saya tahu di kalangan kita ni ada yang pencen, ada yang sedang bekerja dan sebagainya. Jadikan pekerjaan kita itu ada manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kena buat tu. Sebaik-baiknya kalau tak diri kita, untuk orang lain ada manfaat. Manfaat tu apa? Contoh kerja kita tu, contoh kerja kita doktor. Kita ubat orang, pesakit dan sebagainya, ada manfaat pada dia. Dan manfaat tu sampai bila-bila kita akan dapat. Itu kena buat lah. Jadi untuk ummah ni, kita pastikan kita buat sesuatu tu ada benda yang berjalan, jariah kita. Terutamanya apa? Jariah yang paling besar, iaitu orang yang menjaga masjid di tempat ni. Contoh, jadi kita kena keluar daripada rumah kita, kena ambil tahu tentang masjid, surau kita. Tanya dengan Tok Imam, ada masalah apa-apa tak masjid ni, surau ni? Mungkin bil elektrik tak bayar ke, bil air tak bayar ke, ataupun nak tukar kapek ke apa. Kena ambil tahu, supaya bila kita ada amalan jariah ni, insya-Allah Allah akan pilih kita orang yang mendapat syurga Allah Ta'ala. Jadi nak ceritakan tentang masjid ni, dulu saya pernah bawa jemaah. Alhamdulillah, saya sebelum ni pernah bawa jemaah umrah. Pakcik ni umur 50 lebih gitulah. Masa dekat Mekah tu, dia ni rupanya baru kali pertama datang ke Mekah. Masa dia daripada Mekah ke Madinah, saya beritahu kat pakcik ni, kalau nak beli apa-apa semua beli kat Madinah. Madinah murah sikit. Dekat Madinah, Mekah ni mahal sikit, kita buat ibadat je lah. So Madinah baru kita akan pergi beli apa-apa. Bila pakcik nak pergi ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, dia beli banyak untuk barang. Dia seorang je beli, yang lain semua tak beli pun. Yang dia seorang, dia beli sampai 2 pack. Apa dia beli? Dia beli kacang, dia beli kurma, dia beli semualah makanan-makanan yang ada kat sini. Cuba ke apa, dia beli siap-siap. Lepas tu dia beli, dia bungkus. Saya nampak dia beli banyak barang. Jemaah lain tak banyak pun.
Lepas tu saya tanya, pakcik, kenapa beli banyak sangat ni kat Madinah lah, macam-macam kita beli nanti. Tahu tak, bila dia dah siap-siap semua tu, dia kata, bukan apa Ustaz, saya rasa macam dekat Madinah nanti saya tak sempat nak beli sebab nak buat ibadah dah. Dia kata nak kita makan Nabi, nak solat semua, takut tak sempat. Jadi dia kata baik beli siap-siap lah, beli kat Mekah ni supaya Madinah nanti saya boleh buat ibadah. Okey lah, saya dengar gitu, okey lah. Bila sampai saya di bilik, di hotel, tengah-tengah bagi kunci bilik tu, dia dapat kunci bilik, dia naik atas. Tiba-tiba ada seorang budak beritahu, pakcik pula, Ustaz, apa ni ada, pakcik ni dia macam nazak, sakit. Pula dah, kata baru sampai dia ni. Dia tengok rupanya dia nazak dah, dia meninggal kat bilik tu. Dia meninggal je. Dalam keadaan dia meninggal tu, terus saya call muasasah, call polis, call ambulans, semua datang lah kan, ambil siasatan semua. Bila dah settle dah tanam apa semua, tempat tu lah di kubur paket tu kan, dekat belakang tu ada tempat mandi mayat. So mandi semua kat situ. Kebetulan masa tu dia buat isteri dia datang tengok, betul muka dia. Isteri macam tak percaya lah, betul ke dah meninggal ni kan. Suami aku ni, saya kata betul makcik dah meninggal dah ni, dah kena tanam lah. Tu dia pun redha lah kan, dia mati. Lepas tu keistimewaan, lepas tu lepas dah mandi tu dia dibawa ke tempat jenazah tu, solat jenazah. Bila solat settle, alhamdulillah bila solat tu kita dapat solat di belakang imam. Waris tu saya lah masa tu, kira orang lelaki kan. Kita dah solat belakang dia. Lepas tu jenazah ni betul orang semua lari bawa ke tempat jenazah, ke tempat pakai tu, berlari tanam kat situ. Cepat-cepat kita selesai, saya jumpa dengan makcik ni. Makcik, saya tanya boleh tak? Masa tu saya tak tanya dia penyakit apa. Saya terus tanya, boleh saya tahu tak? Sepanjang saya buat jemaah umrah ni, saya tak pernah lagi urus jenazah dekat Madinah. Ni buat kali pertama. Tapi saya beritahu dekat makcik ni, makcik, boleh saya tahu tak berkenaan dengan pakcik ni, apa yang menyebabkan pakcik ni boleh mati kat Madinah? Apa amalan dia yang dilakukan? Saya tanya gitu. Okey. Rupanya makcik ni baru cerita, rupanya pakcik ni dia merupakan orang yang sangat ambil tahu tentang masjid dia, tentang surau kat tempat dia. Surau kat tempat dia ni pedalaman, memang orang tak ambil tahu pun. Orang pergi kerja, balik kerja, solat kat rumah, lepas tu begitulah keadaan dia. Surau tak ambil tahu semua. Surau dalam keadaan usang, tak terjaga, rosak semua. Jadi pakcik ni dia ambil tahu, dia uruskan masjid tu, dia bayar bil, bayar elektrik semua, air, dia bagi cantikkan tukar kapet, apa semua dengan duit dia lah. Dia betulkan semua, bagi cantik. Sehingga kan lepas tu dia edarkan semua rumah, mari-mari semua masjid dah, masjid dah cantik dah, lebih solat dah. Semua tengok masjid, semua tengok, cantik dah, cantik. Okey. Bila dalam keadaan tu, bila dia dah buat semua tu, dia suka bagi makan pada orang kat masjid. Dia bagi makan, dia bagi minum apa semua. Memang dia orang kuat surau lah. Orang semua suka dia. Rupanya barang-barang yang dia beli yang dekat Mekah tu, banyak-banyak tu, semua untuk jemaah surau dia. Semua untuk jemaah surau dia. Balik keluarga dia beli sikit je. Untuk surau tu banyak, dia beli kurma apa semua, beli kat balik Mekah tu. Bila saya dengar tu, baru saya teringat, rupanya pakcik tu, dia pernah cakap kat Mekah, dia cakap apa? Siapa yang tahu? Dia cakap, pakcik bukan apa, pakcik beli siap-siap kat Mekah ni takut tak sempat kat Madinah. Rupanya tak sempat tu, rupanya betul. Dia tak sempat boleh buat apa-apa, dia dah dipilih mati di sini. Itu kalimat terakhir yang saya dengar. Dia kata tak sempat nak beli apa-apa, takut tak sempat. Jadi itulah maksud dia tak sempat tu, ialah dia tak sempat nak beli apa-apa kerana dia dijemput oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah di masa tu dia ditanamkan di perguruan paket betul-betul dengan para sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan isteri Nabi SAW di situ kawasan. Jadi jadikan cerita ialah amalan soleh ni, dia tengok kebaikan kita, amalan soleh tu menentukan kita kebaikan untuk mati. Boleh faham tak? Maksudnya mesej kita boleh ambil kat situ, orang yang banyak buat amalan soleh ni, kebaikan dia yang terakhir ialah dia akan mati dalam keadaan yang baik. Yang tu yang kita nak tu sebenarnya. Sebab kita tak tahu lagi kita mati dalam keadaan macam mana. Keadaan sedang buat maksiat ke, keadaan sedang buat ibadah ke, keadaan sedang apa-apa pun, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu keadaan baik? Amalan soleh kita banyak. Banyak amalan soleh. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya untuk diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Sebaik-baiknya buatlah untuk kebaikan. InsyaAllah Allah akan pilih dia mati dalam keadaan yang baik dan mati dalam keadaan yang diterima Allah Ta'ala. Itu yang kita nak tu. Macam pakcik tu. Jadi dia orang yang terpilih. Dalam banyak-banyak orang tu, dia orang yang terpilih.
Sepanjang saya bawa jemaah, dia yang terpilih orang yang mati di Madinah. Baru kali pertama saya uruskan. Saya uruskan dah ramai bertahun dah bawa jemaah. Dia orang yang pertama yang mati kat sini. Rupanya itu kisah dia, kenapa dia dipilih mati di Madinah. Waktu saya dah sanam jemaah tu apa semua, dah selesai, esoknya ada makcik datang. Dia pula cerita makcik pula. Dia akan jumpa saya, Ustaz, makcik tu tua, dalam umur 90 tahun. Dia macam bengkok sikit badan kan. Kenapa makcik? Saya ni sebenarnya datang ke Mekah ni dah 10 kali dah. Dengan Ustaz 10 kali dah. Tapi saya jealous tengok orang yang mati semalam tu. Dia baru kali pertama datang, dah mati. Saya kali ke-10 tak pada mati lagi. Pada umur saya dah bukan umur saya dah 90 dan 10 kali datang dari sini. Tak pada mati lagi. Kenapa Ustaz? Awak tak pilih saya ke? Awak tak sayang saya ke? Saya pun pelik, alamak macam mana nak jawab ni. Susah juga tu nak jawab. Tapi saya kata dengan dia, soal mati ni semua urusan Allah Ta'ala. Cumanya kalau makcik nak mati dalam baik, banyak amalan soleh. Itu je. Itu yang dapat menentukan makcik dapat boleh mati dalam keadaan baik ataupun tidak. Tapi orang yang terpilih ni, Allah Ta'ala pilih kat dia mati kat sini kerana amalan soleh dia. Itulah dia sebab dia dapat mati kat sini. Dan semenjak itulah makcik tu pun redha, dia tetap datang ke sini banyak kali. Sebab orang datang ke sini banyak kali sebab apa? Sebab dia nak matikan di kuburan Baqi'. Dekat dengan jasad Nabi, dekat dengan apa? Dengan para sahabat dan juga isteri Nabi SAW. Jadi Nabi kata, kalau siapa yang nak berusaha mati kat sini, usahalah mati kat sini. Tapi usaha mati tu bukan usaha untuk bunuh diri. Ada orang salah faham nanti. Dia kata, ustaz kata usaha mati kat sini, dia pergi ambil air, dia letak racun, dia minum. Masalah. Okay, jangan buat macam tu. Okay, jadi mati kat sini usaha ialah doa. Doa di sini supaya aku mati di sini dapat kebaikan di sisi Allah SWT. Okay, jadi alhamdulillah itulah berkenaan sejarah dan juga kisah pakcik ni. Kita boleh ambil pengajaran ialah amalan soleh ni menentukan kita masuk ke syurga dengan amalan yang banyak, insya-Allah. Okay, jadi kita pakai di situ. Jadi kita sampai bagi salam lah pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Okay.